Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Felicity Johannes daripada unit BM3 akan menerangkan beberapa asas kritikan yang terdapat dalam kritikan sastra berdasarkan sebuah karya yang saya ambil, iaitu novel Pantai Kasih. Apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan kritikan? Kritikan merupakan satu proses untuk menilai dan menghakim sesuatu karya sastra dari beberapa perspektif. Gelar kritikos yang kini ditulis sebagian kritikus telah diberikan kepada orang yang membuat kritikan. Perkataan kritikus telah diterjemahkan dalam bahasa Latin, iaitu orang yang mentafsir dan menilai hasil karya sastra. Menurut Ungku Maimunah Muhammad Tahir 2013, kritikan sastra didefinisikan sebagai segala tulisan tentang sastra yang memberi kesan kepada perkembangan kesusastraan, termasuk kepada pembacaan dan penerbitan. Namun, menurut Hashim Awang 1985 pula, kritikan sastra merupakan suatu usaha mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Kritikan sastra juga merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Kritikan sastra merangkumi beberapa asas kritikan di dalamnya. Misalnya, kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan pendekatan, dan sebagainya. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang beberapa asas kritikan dalam sebuah karya sastra, iaitu novel Pantai Kasih. Novel ini adalah sebuah prosa moden yang mempunyai karya naratif yang panjang. Melalui pertama, kritikan sanjungan. Menurut kajian, sanjungan didefinisikan sebagai pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Kritikan sanjungan ini kebanyakannya memuji hasil karya dan pengarangnya yang telah bergiat keras dalam menghasilkan sebuah karya yang menarik, juga mengandungi idea-idea yang bernas. Sedikit pengetahuan bahawa kemunculan kritikan sanjungan berawal pada era pasca Perang Dunia Kedua dan para asas 50. Berdasarkan novel Pantai Kasih karya Azma Nordin yang menarik untuk diperkatakan kerana tema ketabahan seorang wanita yang telah dipetik dalam novel ini telah memberikan banyak pengajaran kepada semua masyarakat, terutamanya dalam kalangan kaum wanita. Perjalanan karya Azma Nordin ini lebih mementingkan idea daripada cerita, iaitu idea yang cuba dikembangkan oleh pengarang melalui kisah hidup seseorang dan telah menjadikan sebuah novel yang dipenuhi dengan kebernasan fikiran. Ceritanya berkisar kepada seorang doktor muda yang bernama Dr. Raiha, kalau di mana dia perlu menghadapi banyak dugaan dalam kehidupannya dari segi kerjaya, rumah tangga, cahaya mata, dan sebagainya. Kerjaya Dr. Raiha pada awalnya tidak dipersetujui oleh sang bapa kerana berpendapat bahawa tugas sebagai pakar bedah hanya mampu dilakukan oleh seorang lelaki saja yang tahan dari segi fizikal dan mental. Rumah tangganya terpaksa hancur disebabkan keengganan mendengar nasihat suaminya agar menggugurkan kandungannya yang didapati cacat atau sindrom Down. Beliau juga terpaksa kehilangan satu-satunya cahaya mata kerana terlibat dalam suatu kemalangan tragis disebabkan ulah suaminya yang membakar kereta mewah yang dibawa oleh Dr. Raiha untuk melarikan diri. Baiklah, kritikan yang kedua iaitu kritikan teguran. Berdasarkan kajian, kritikan teguran dalam sesuatu karya sastra didefinisikan sebagai proses yang bersifat memberi peringatan serta teguran secara ikhlas. Kritikan ini lebih praktikal kerana pengkritik mengkritik sesuatu kajian itu dengan lebih seimbang.
Dalam karya sastra iaitu novel Pantai Kasih, pengarang telah menceritakan tentang perjalanan kehidupan sebuah keluarga yang besar yang juga dikelilingi dengan pelbagai masyarakat yang mempunyai sifatnya tersendiri. Namun, dalam cerita tersebut, pengarang banyak memasukkan unsur-unsur keganasan di samping unsur ketidakadilan dalam novel tersebut. Misalnya, dalam novel tersebut, Dr. Sadis telah bertindak dengan menggunakan kekerasan di mana dia sanggup membakar anaknya di dalam kereta mewah miliknya sendiri disebabkan dia tidak dapat menerima fakta bahawa anaknya itu menghadapi masalah kesihatan iaitu sindrom Down. Bukan itu sahaja, Dr. Raiha juga terpaksa menerima ketidakadilan di mahkamah kerana dia tidak dapat memenangkan kes yang dibicarakan di mahkamah dan terpaksa menerima semua dugaan tersebut dengan lapang dada. Di samping itu, pengarang juga tidak banyak memasukkan unsur nilai-nilai murni dalam karyanya. Dapat dilihat dalam novel tersebut apabila terdapatnya unsur pergaulan bebas yang tidak mencerminkan kemasyarakatan orang Melayu. Secara umumnya, masyarakat Melayu mempunyai nilai-nilai yang baik seperti yang termaktub dalam konsep masyarakat Melayu. Namun, dalam novel tersebut, ibu daripada Felicia keterlanjuran sehingga mengandungkan anak luar nikah hasil daripada pergaulan bebas waktu mudanya. Selain itu, Dr. Uang juga mempunyai anak luar nikah yang cacat dan kelainan upaya sehingga menyebabkan dia berasa malu dan menghantar anaknya itu di asrama. Kesimpulannya, pengarang mestilah memasukkan banyak nilai-nilai murni yang baik supaya dalam masa yang sama dapat mengajarkan pembaca untuk mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan sehari-harian supaya tidak bertindak tanpa pemikiran yang rasional. Yang ketiga iaitu kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan adalah sebuah proses mendekati sebuah karya sastra. Menurut kajian, kritikan ini adalah usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Bidang kritikan ini adalah sebuah pertimbangan atau penilaian pengkritik berlandaskan beberapa aspek atau tinjauan tertentu. Dalam karya Azman Nordin, iaitu novel Pantai Kasih, telah menggunakan pendekatan analisis deskriptif berdasarkan elemen-elemen moral. Pengarang telah mengungkapkan dalam karyanya beberapa aspek pendekatan moral. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan aspek moral? Aspek moral adalah sebuah kelakuan atau sifat yang baik yang dapat dilihat dalam diri seseorang seperti ketabahan, kesabaran, rajin bekerja, pandai mengendalikan diri dan sebagainya. Aspek moral seperti ketabahan dan kesabaran dapat dilihat pada sikap sabar yang dimiliki oleh Onong Siron terhadap pembedahan yang dijalankan ke atas dirinya. Kalau di mana Onong Siron terpaksa menjalani 5 kali pembedahan penggantian sendi pinggul di bawah pengawasan Dr. Uang yang tidak ia ketahui bahawa pembedahan yang ia jalani adalah disebabkan ketamakan daripada Dr. Uang yang hanya ingin mengaut keuntungan lebih daripada pesakit. Namun, Onong Siron terpaksa sabar menjalani proses tersebut sehinggalah Dr. Raiha menyadari perkara tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan ke atas hasil sinar X-ray Onong Siron. Baiklah, itu adalah beberapa asas-asas kritikan yang saya terangkan berdasarkan karya sastra yang telah saya ambil iaitu novel Pantai Kasih. Itu saja daripada saya harap melalui keterangan saya itu dapat menjelaskan tentang beberapa asas kritikan dalam karya sastra. Itu daripada saya, sekian, terima kasih.